Hai Kembara Eksplorasi, kali ini kita ke Pekan Gopeng Perak bersama dengan saya Ana Jufri. Apa yang menariknya, kita bersama dengan Pertubuhan Pembangunan Orang Buta Malaysia di mana mereka akan melakukan aktiviti meneroka gua dan juga berakit arus deras. Bagaimana mereka menempuh cabaran aktiviti lasak, kenalah saksikan sehingga ke penghujung rancangan. Pengembaraan untuk mencabar kekuatan fizikal dan mental peserta daripada Pertubuhan Pembangunan Orang Buta Malaysia ini bermula dengan aktiviti meneroka Gua Kandu. Seramai 23 orang cacat penglihatan dan 22 orang sukarelawan menyertai pengembaraan kali ini. Sebelum bermula, para sukarelawan diberikan taklimat khas tentang 3 teknik komunikasi dengan peserta. Selamat petang. Okey, hari ini kita akan menjadi sukarelawan bagi program outdoor caving and water rafting untuk daripada PPOBM, Pertubuhan Pembangunan Orang Buta Malaysia. So part of the group yang saya tengok sini ada yang dah biasa kendalikan ataupun jadi voluntary pada orang buta. Orang blind dia akan pegang 2 tempat dia. Yang pertama kita punya lengan ataupun pegang bahu. Kalau kita rendah sangat, dia pegang bahu. Kalau kita above dia punya height, dia akan pegang kita punya lengan. So make sure kita jangan pegang dia. Jangan tolak dia, jangan push dia, jangan pull dia, jangan. Kita biar dia pegang kita. Okey, yang kedua, kita mesti berada one step depan pada dia. One step forward pada dia. Jadi mana kata sebarang pergerakan kita yang rasa dulu. Okey, let's say katakan saya bawa dia berjalan. Berjumpa dengan satu batu di depan. What should I do? Stop first. Bagi tahu ada batu di depan. Then baru kita bergerak. Baru dia bergerak. Apa saja sebarang perubahan permukaan, stop dan bagi tahu. Ataupun pegang bahu. Kalau kita rendah sangat, dia pegang bahu. Gua Kandu adalah sebuah gua batu kapur yang berusia lebih 400 juta tahun. Ia terletak di Gunung Kandu, daerah Kampar, Perak. Panjang Gua Kandu ini adalah kira-kira 1,100 meter dari pintu masuk hingga ke pintu keluar gua. Gua ini mula dikenali pada sekitar tahun 70-an dan asal nama gua ini dikatakan bersempena dengan kanak-kanak bernama Kandu yang dikatakan hilang di gua ini. Sebelum memulakan pengembaraan, para peserta juga diberikan taklimat ringkas. Mereka dibahagikan kepada beberapa kumpulan bagi memudahkan penerokaan. Dengan panduan ini, penerokaan akan menjadi lebih teratur. Selain daripada itu, para peserta dibantu oleh sukarelawan untuk memakai peralatan penting bagi aktiviti meneroka gua ini seperti helmet keselamatan dan juga lampu suluh. Okey, untuk naik ke pintu gua tu, denai dia sempit. Jadi volunteer minta B1 pegang di belakang anda. Volunteer di depan, B1 atau B2 di belakang. Perlahankan jalan. Jangan terlampau laju, okey? Kita mula dengan kumpulan 1, kemudian diikuti kumpulan 2, 3 dan 4. Okey, kita mula sekarang. Selesai taklimat dan siap mengenakan peralatan untuk meneroka gua, para peserta dibawa ke pintu Gua Kandu. Peserta yang mengambil bahagian kali ini terdiri daripada mereka yang tidak dapat melihat sepenuhnya dan ada juga yang mempunyai penglihatan terhad. Di sinilah tanggungjawab sukarelawan untuk memastikan arahan yang diberikan adalah jelas. Ia seterusnya membantu pergerakan para peserta disebabkan struktur permukaan gua yang sangat mencabar. Saya berada di pintu utama Gua Kandu di mana jika kita lihat peserta dah pun bersedia dan dah teruja untuk masuk meneroka di dalam Gua Kandu. Kita boleh lihat perbezaan di antara pengembara normal dan juga pengembara kelainan rupanya.
Permulaan penerokaan agak santai dengan suasananya yang masih dingin. Namun lama-kelamaan perjalanan menjadi semakin sukar. Dengan keadaan fizikal peserta yang tidak dapat melihat dengan sempurna, penerokaan bertambah mencabar. Namun begitu, mereka sentiasa dibantu dan disokong oleh sukarelawan terlibat. Para peserta terpaksa meneroka laluan-laluan yang sempit dan kadang-kala curam. Pada masa yang sama, mereka perlu sentiasa berwaspada dengan keadaan dalam gua yang berbatu tajam. Kepala tu ke depan apa sikit. Okey. Di sini, sukarelawan mula memberi arahan-arahan yang diperlukan untuk memastikan para peserta cacat penglihatan ini dapat melalui permukaan jalan yang tidak rata dan agak berbahaya di dalam gua. Ada orang sebelah. Pasal mana nak? Sampai pun. Ini baru halangan pertama. Tapi alhamdulillah semua selamat. Ada sedikit tangga. Okey tak Fatih? Okey. Seronok Seronok. Faham? Seronok. Seperti yang kita lihat di sini, ini adalah hasil peninggalan ukiran pada zaman komunis. Boleh tak Max ceritakan dengan lebih lanjut, ada tak lagi peninggalan sebegini di dalam Gua Kandu? Okey, di dalam Gua Kandu ni peninggalan dia ini saja. Dia ukir pada masa dia ada di sinilah, dia sembunyikan daripada pihak berkuasa. Okey. Dia conteng di sini dan di sebelah sana tempat dia punya meeting. Oh, jadi ini tempat mereka berbincang. Ya, berbincang untuk selanjutnya apa yang untuk sembunyikan diri daripada pihak sembunyikan berkuasa diri. lah. Okey. Menurut sejarah, Gua Kandu ini juga pernah digunakan oleh tentera Jepun pada zaman penjajahannya. Selain daripada itu, pasukan komunis menggunakan gua ini sebagai markas mereka pada tahun 1948 hingga 1960. Penerokaan menjadi semakin mencabar apabila para peserta terpaksa merangkak, mendaki dan menuruni cerun-cerun gelap dengan ketinggian mencapai sehingga 50 ke 80 kaki. Pegang tali ni kuat-kuat. Kaki dua dulu. Dua-dua tangan pegang tali. Jangan pegang kuat-kuat, pegang tali kuat-kuat. Turunkan kaki kiri awak dulu. Kaki kiri. Dulu. Okey. Baik ke bawah. Pijak sini. Pijak stop, kan? Pijak sini. Kaki kiri pijak sini. Pegang dua-dua. Jangan takut. Percaya pada diri awak. Pegang tali kuat-kuat. Pegang tali dua-dua tangan. Okey. Selang-selangkan kaki awak turun ke belakang. Selagi awak pegang pada tali, pergi kanan. Situ okey. Kalau lihat kat sini memang agak sukar untuk turun. Cik Kimi, boleh tak ceritakan sikit macam mana peranan sukarelawan dalam membantu peserta yang turun? Okey, sebenarnya kita kena lebih kepada menjadi mata untuk diorang. Okey. Jadi pergerakan diorang ni memang tak nampak. Jadi kita kena, kalau perlu kita pegang kaki diorang, patut berpijak di mana. Okey. Jadi kita akan menasihatkan diorang bergerak sedikit demi sedikit sambil dia turun tu. Jadi tidaklah dia menimbulkan risiko bahaya yang banyak lah. Dan juga mereka bagi sokongan moral lah untuk turun. Ya, ikut betul. tangga. Jadi kawan-kawan di bawah pun bagi sokongan kan. Kita nak yalah, kita nak begitulah. Dekat depan ni ada. Tembok. Kaki langkah besar. Atas. Kaki kiri. Ya, kaki lagi. Boleh. Formasi batuan yang berombak-ombak dan dinding-dinding unik menjadikan gua ini terus mencabar keupayaan fizikal para peserta. Dengan berpandukan arahan daripada sukarelawan sambil memegang erat tali, saya dan para peserta berjaya menempuh cabaran untuk mendaki cerun yang curam di dalam gua ini. Laluan terakhir menuju jalan keluar gua ini benar-benar mencabar mereka berikutan kecerunannya yang dikelilingi batu-batuan tajam.
Kerjasama di antara para peserta dan sukarelawan yang kukuh ternyata membuahkan hasil kerana tiada sebarang kecederaan dilaporkan sepanjang penerokaan ini. Sukarelawan juga diajar untuk menggunakan teknik 3A iaitu Ask, Accept dan Assist untuk berkomunikasi dengan para peserta. Okey, cabaran yang tadi memang sangat mencabar betul. Jadi apa perasaan bila dapat turun tadi, nampak macam gembira sangat. Dia sebab gayat kan. So rasa sangat seronok lah. Rasa aktiviti ni sangat adventure. So saya rasa saya nak join lagi aktiviti ni. Rasa apa pula? Saya macam mana sebab saya tak nampak kan. Kita pun tak boleh nak bayangkan macam mana ketinggian dia semua. Rasa gembira lah kalau dapat melepasi semua ni. Fatih pula? Memang seronok lah. Gayat memang berjegit juga lah tadi masa nak turun tu sebab tinggi sangat kan. Tapi bila turun seronoknya. Tapi semua orang berjaya melepasi cabaran ni. Walaupun kebanyakan tak nampak, semua boleh melepasi lah. Sangat gembira. Akhirnya saya berjaya juga keluar di pintu keluar Gua Kando. Bukan saya seorang sahaja, malahan semua peserta daripada Pertubuhan Pembangunan Orang Buta Malaysia dibantu dengan sukarelawan dan juga penunjuk arah. Maka kami pun berjaya dalam eksplorasi di Gua Kando ini. Tiada yang mustahil kan? Pada hari kedua, para peserta meneruskan cabaran seawal jam 8 pagi. Kali ini, mereka akan mencabar kemampuan fizikal mereka dengan aktiviti berakit arus deras atau white water rafting. Cabaran ini memerlukan para peserta berakit sejauh kira-kira 6 km dengan tahap kesukaran pada skala 1 hingga 3. Bertempat di Riverbark Sungai Kampar, para peserta akan dibimbing oleh pelatih-pelatih berpengalaman yang diiktiraf oleh New Zealand Canoeing Association. Setelah dibekalkan dengan jaket keselamatan, topi keselamatan dan juga boat paddle, para peserta diberikan taklimat mengenai keselamatan dan penerangan tentang situasi yang bakal dihadapi nanti. Mari saya bawa. Okey, sebelah ni. Yana, siapa pay Yana? Oh, mas laju mas. Okey, pergi naik boat yang pertama sana. Okey. Buat gambar. Biasanya peserta ni mereka sangat unik ya. Di mana walaupun mereka ada yang tak boleh melihat tetapi diorang sanggup ambil cabaran ikut white water rafting ni. Para peserta ditempatkan berpasangan dengan sukarelawan masing-masing di dalam bot getah untuk saling membantu. Batu kamu perlu jump ya. Sebelum memulakan cabaran, mereka diajar untuk mengendalikan bot getah dengan arahan-arahan khas seperti forward, boom boom dan jam-jam. Tugasan pertama yang perlu dilakukan sebelum memulakan cabaran berakit arus deras ialah water confidence. Di sini, para peserta dikehendaki menghanyutkan diri melalui jeram kecil. Walaupun perasaan teruja menguasai diri masing-masing, namun terpancar juga riak gusar di wajah mereka. Kalau kita lihat di belakang sana, peserta dah tak sabar sangat nak melakukan aktiviti berakit arus deras di Sungai Kampar Gopeng Perak. Tetapi sebelum tu, kita perlulah melakukan aktiviti water confidence untuk meningkatkan lagi keyakinan diri sebelum melakukan cabaran yang bakal tiba untuk berakit ini. Bagi peserta yang kurang yakin, mereka dibenarkan untuk berpasangan dengan sukarelawan masing-masing dalam tugasan ini.
lepas melakukan aktiviti water confidence ni kan, agak-agak keyakinan diri tu dah naik tak? Dah meningkat tak? Adalah sebab tadi saya ada orang yang tolong juga turun kan. Jadi kita tak merasa turun betul-betul seorang-seorang. Macam terfikir kat macam mana nanti kalau kita jatuh seorang-seorang yang macam rasa okey insyaAllah. Kak Ngah pula? Nak jawab ke? Jawab je. Takut. Alamak, macam mana ni? Tak apa, mungkin boleh berenang lagi satu round kot. Cabaran awal tidaklah berapa menakutkan dan ia berjalan dengan santai. Arus sungai pada hari ini agak perlahan dan air sungai juga agak cetek disebabkan cuaca yang panas. Baru kayu sikit dah penat. Rasa teruja, pada masa yang sama perasaan bimbang bercampur bau apabila bot mula menongkah arus deras di jeram-jeram yang agak mencabar. Setiap arahan yang dikeluarkan oleh jurulatih dituruti dengan penuh disiplin oleh para peserta bagi memastikan tiada kejadian yang tidak diingini berlaku. Kedamaian hutan rimba dikejutkan dengan jeritan para peserta yang jelas kedengaran bersahut-sahutan. Pada masa inilah kerjasama di antara semua ahli di dalam bot diperlukan supaya bot dapat dikendalikan dengan mudah dan berhati-hati. Mujur kami telah diberikan penerangan pada awal pagi tadi. Sungai Kampar ini mempunyai lebih kurang 14 buah jeram untuk dilalui. Namun begitu, dengan skala cabaran di antara 1 hingga 3, ia tidaklah begitu sukar untuk ditempuh berbanding dengan sungai-sungai lain yang turut terkenal dengan aktiviti berakit arus deras ini. Pada ketika ini, mungkin peserta menjangkakan bahawa aktiviti ini telah pun tamat kerana keadaan air sungai yang mengalir tenang. Tetapi lain pula halnya. Pada saat inilah cabaran sebenarnya bermula. Jeram-jeram kecil yang lebih tinggi dan lebih banyak mulai kelihatan. Sedari awal lagi, para peserta telah dinasihatkan supaya tidak panik sekiranya berlaku sebarang kejadian yang tidak diingini seperti bot terbalik atau peserta jatuh ke dalam air. Ternyata para peserta kurang penglihatan ini tidak gerun dengan cabaran-cabaran jeram yang mereka tempuhi. Ada juga beberapa buah bot yang tersekat atau tersangkut di celahan batu-batu sebaik menuruni jeram-jeram yang tinggi. Namun begitu, kemahiran pengendali dari Riverbug sememangnya tidak dapat disangkal. Di sini juga, para peserta akan menerapkan sepenuhnya tunjuk ajar kemahiran yang diberikan semasa taklimat pada awal pagi tadi. Ingat lagi, forward, backward, boom boom dan jam-jam. Forward untuk mengayuh ke depan, backward untuk mengayuh ke belakang atau mengundur. Boom boom untuk duduk di dalam bot ketika melalui jeram tinggi dan jam-jam untuk menggerakkan bot yang tersangkut di batu-batuan. Okey, kami baru saja selesai melepasi jeram yang dinamakan easy drop. Sangat mencabar sebab kami perlu berkayuh forward secara laju dan kemudian kami perlu boom boom. Boom boom tu maksudnya kena menyorok kat bawah ni. Memang seronok tapi mencabar. Best kan? Beginilah keadaannya apabila masing-masing fokus untuk memberikan kerjasama yang terbaik sepanjang melakukan aktiviti ini. Kelainan upaya tetapi arahan yang diterima semasa berakit sama seperti yang normal. Mereka tak nak dikasihani tetapi mereka hanya ingin dibantu. Jom kayu ni. Kegembiraan jelas terpancar di wajah masing-masing ketika ini sebaik tiba di penghujung cabaran kerana mampu mengharungi arus deras Sungai Kampar dengan jayanya.
Di penghujung aktiviti, para peserta mengambil peluang untuk bermain air dan seterusnya menyimpan memori indah yang dirasai di sepanjang aktiviti-aktiviti mencabar yang dilakukan selama 2 hari di negeri Perak ini. Oh, Mr. Ari dah sampai. Mr. Ari. Itu dia ya. Ini adalah kayak keselamatan kan? Ya. Okey, macam mana peranan Encik Ari untuk selamatkan orang-orang yang tengah beraktif? In case kalau ada orang jatuh, actually kita akan lead dia supaya tidak bagi dia panik. Sebab kebanyakan kalau orang akan jatuh dari boat, dia akan panik. So safety kayak ni dia akan lead guest tu jauh sikit dari dia dan bagi dia instruction lah supaya dia tidak akan panik. Jadi Mr. Ari adalah penyelamat kita. Begitulah 2 aktiviti mencabar yang kami tempuhi bersama mereka dari Pertubuhan Pembangunan Orang Buta Malaysia, iaitu meneroka gua atau caving dan berakit arus deras atau white water rafting. Ternyata siapa pun kita boleh melakukan cabaran-cabaran seperti ini asalkan kita sentiasa didorong, disokong dan dibantu oleh orang terdekat dengan kita. Benarlah kata orang, biarlah kita gagal kerana mencuba daripada gagal kerana tidak mencuba. Alhamdulillah, saya sangat seronok. Akhirnya kita berjaya menghabiskan program 2 hari 1 malam kita dekat sini. Walaupun kita tengok pada asal dia berbagai cabaran yang OKU Penglihatan kita lalui, tapi dengan berkat dengan bantuan daripada sukarelawan kita, program kita berjaya dihabiskan hari ini. Jangan takut, jangan ada rasa takut ataupun was-was untuk lakukan aktiviti lasak, sebab pada saya, kita sebagai seorang yang kurang upaya juga mampu lakukan apa yang seperti orang normal boleh lakukan. Tak kisahlah aktiviti lasak ke bersukan ke apa, sebab pada saya kekurangan bukanlah satu penghalang untuk kita lakukan aktiviti yang orang lain boleh buat. Peserta-peserta kita yang mengalami kesukaran untuk turun ataupun naik waktu di dalam gua tu, dengan kita tengok rafting hari ni, air dia agak cetek dan kita rafting agak dia punya kesukaran untuk turun jeram tu, tetapi dengan bantuan dan kerjasama daripada semua kumpulan, setiap orang dalam kumpulan, kita berjaya habiskan rafting kita pada program kita pada hari ini. Kembara Tanpa Batasan sememangnya terbukti setelah 2 hari saya bersama dengan Pertubuhan Pembangunan Orang Buta Malaysia. Siapa sangka mereka yang kelainan upaya mampu untuk melakukan aktiviti lasak seperti ini. Apa yang penting, kerjasama di antara sukarelawan dan juga peserta mampu untuk merealisasikan impian mereka. Alam hanya sebentar.